Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita pada muka surat yang ke-61 dalam mempelajari ilmu saraf. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti tuan-tuan puan-puan sedia maklum, pengajian kita pengajian ilmu dan pengajian ilmu nahwi dan juga as-sarfi. Nahwu dan juga saraf, grammar bahasa Arab. Hari ini sedikit kelainan saraf di permulaan dan sesi yang keduanya adalah sesi nahwu. Sebelum kita masuk lebih jauh, suka saya mendengar pelajar-pelajar mendendangkan lagu tasrif daripada wazan fa'lala yufa'lilu. Okey, alhamdulillah kita dah selesai banyak kita dah selesai PL penambahan 1 huruf, 2 huruf, alhamdulillah. Dan hari ini kita masuk PL yang 4 huruf tapi tidak ada sebarang penambahan. 4 huruf yang asal. Tuan-tuan faham 4 huruf yang asal? Maknanya sebelum ni 4 huruf pun ada juga. Contoh akrama yukrimu, af'ala yuf'ilu, fa'ala yuf'ilu. Tapi semua tu 3 plus 1, 3 plus 1. Jadi huruf asalnya 3, huruf tambahnya 1. Tapi pada muka surat 61 adalah PL-nya adalah PL yang asalnya 4, tidak ada lagi plus. Memang asalnya 4 huruf dan tidak ada huruf penambahan. Inilah huruf asal 4 huruf. Tapi tak banyak sangatlah. Tak sebanyak 3 huruf. Sebelum kita pergi kepada dendangan lagu, kita lihat terjemahan dulu. Yang pertama, okey, atas wazan fa'lala, fa'lala yufa'lilu, fa'lalatan, fi'lalan, fa'lalan. Kita lihat yang pertama, fi'il madhinya adalah atas wazan fa'lala basmala. Basmala yubasmilu basmalatan. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillah. Basmalah tu makna membaca bismillah. Ba'athara yuba'athiru ba'atharatan, makna memecah belah. Pecah berderai. Tarjama yutarjimu tarjamatan. Tarjamatan, bukan tarjumatan, tarjamatan. Isim masdar je. Mana menterjemah. Dahraja yudahriju, makna menggolek. Okey? Menggolek, bergolek, bergolek. Dahraja yudahriju. Tuan-tuan tengok bahasa Indonesia menggelinding lah. Gelinding. Jadi maksudnya bergolek. Zahzaha, zahzaha makna jauh. Dalam Quran ada faman zuhziha, siapa yang dijauhkan anin nar, daripada api neraka, wa udkhilal jannah, maka dimasukkan dalam syurga, faqad faz, maka itulah puak-puak kumpulan pas. Faqad faz maknanya adalah orang sesungguhnya telah berjaya. Bukan parti pas tu. Faqad faz makna faqad faza dalam surah Ali Imran. Kemudian zakhrafa, zahzaha makna menjauhkan, zakhrafa makna menghiasi, zalzala. Sebab tu dalam Quran ada surah tu Zukhruf. Ada surah apa? Zukhruf. Zalzala makna menggoncangkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zalzala yuzalzu, zalzala yuzalzilu zalzalatan, zilzalan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, zilzala, zilzal. Isim masdar, ismul masdar. Ta'ta'a makna menundukkan kepala, menganggukkan kepala. Ta'ta'a yuta'ti'u. Ghar-ghara makna sakaratul maut. Sakaratul maut. Ghar-ghar. Waswasa fa waswasa lahum asyaitan liyubdiya lahum. Dalam Quran kisah Nabi Adam membisikkan, mewaswaskan. Dipersilakan falyatafaddalu ma'jurin.
InsyaAllah kita buka pada muka surat yang ke-61, buku Tasrif dan Ilal Al-Fatih, bab fa'ala la yufa'lilu. فعل لا يفعلل فعللة فعلالا فعلالا مفعللا فهو مفعلل وذاك مفعلل وذاك مفعلل فعلل لا تفعلل مفعلل مفعلل فعلل لا تفعلل مفعلل مفعلل بسملة يبسمل بسملة بسمالا بسملا مبسملا فهو مبسمل وذاك مبسمل وذاك مبسمل بسملة بسمل مبسمل مبسمل بسملة بسمل مبسمل مبسمل بعثر يبعثر بعثرة بعثرا بعثرا مبعثرا فهو مبعثر وذاك مبعثر وذاك مبعثر بعثر لا تبعثر مبعثر مبعثر بعثر لا تبعثر مبعثر مبعثر ترجم يترجم ترجمة ترجما ترجما مترجما فهو مترجم وذاك مترجم وذاك مترجم ترجم لا تترجم مترجم مترجم ترجم لا تترجم مترجم مترجم دحرج يدحرج دحرجة دحراجا دحرجا مدحرجا فهو مدحرج وذاك مدحرج وذاك مدحرج دحرج لا تدحرج مدحرج مدحرج دحرج لا تدحرج مدحرج مدحرج زحزح يزحزح زهزهة زهزاها زهزها مزازها فهو مزازه وذاك مزازه وذاك مزازه زهزه لا تزهزه مزازه مزازه زهزه لا تزهزه مزازه مزازه زخرف يزخرف زخرفة زخرافا زخرفا مزخرفا فهو مزخرف وذاك مزخرف وذاك مزخرف زخرف لا تزخرف مزخرف مزخرف زخرف لا تزخرف مزخرف مزخرف زلزل يزلزل زلزلة زلزالا مزلزلا مزلزلا فهو مزلزل وذاك مزلزل وذاك مزلزل زلزل لا تزلزل مزلزل مزلزل زلزل لا تزلزل مزلزل مزلزلون طاء يطاطئ طاء طاء مطاطئا مطاطئا فهو مطاطئ وذاك مطاطئ وذاك مطاطئ طاطئ لا تطاطئ مطاطئ مطاطئ طاطئ لا تطاطئ مطاطئ مطاطئ غرغر يغرغر غرغرة غرغارا غرغرا مغرغرا فهو مغرغر وذاك مغرغر وذاك مغرغر غرغر لا تغرغر مغرغر مغرغر غرغر لا تغرغر مغرغر مغرغر وسوس يوسوس وسوسة وسواسا موسوسا وسوسا فهو موسوس وذاك موسوس وذاك موسوس وسوس لا توسوس موسوس موسوس وسوس لا توسوس موسوس موسوس. Alhamdulillah, kita terus lihat
daripada contoh latihan di bawah yang pertama, afala ya'lamuna idza bu'thira ma fil qubur. Dan tidakkah dia mengetahui apabila ia dibangkitkan, apa yang dalam kubur, di dalam kubur. Bu'thira, bu'thira, cuba tengok terjemahan bu'thira dalam Al-Quranul Karim. Wal 'adiyati dhabha fal mudriyati qadha. Kita lihat contoh nombor 2 dulu. Tarjim, fi'il amar, tarjim fi'il amar. Hadha an-nass bil arabiyyah. Terjemahkan teks ini. Kamu terjemahkan teks ini dalam bahasa Arab. Kita tengok dalam surah Al-Adiyat ayat ke-9. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Dan tidaklah dia mengetahui apabila dibangkitkan apa yang dalam kubur. Dibangkitkan apa dalam kubur. Bu'thira makna dibangkitkan. Ada makna memecah belah pun ada juga. Bertebaran ada juga. Okey. Makna dibangkitkan secara tidak bersistem, mana mau terlampau ramai sangat. Semua dibangkitkan daripada kubur masing-masing. Dia bukan maksud bersistem ni, maksud bukan macam berbaris ni. Okey, ni grup A bangun dulu, grup B bangun, kemudian C, tak ada. Semua bangun. Yang ketiga, yudahriju al-atfalu al-qurrata. Iaitu sebenarnya qurrah ni dia tak sabdu pun betul. Qurrah makna bola juga. Pelajar menggolekkan bola. Yudahriju fi'il mudhari'. Nombor 4, al-munafiquna muzakhrifuna aqwalahum. Muzakhrifuna, orang-orang munafik ini mereka menghiaskan perkataan mereka. Makna bagi nampak cantik, cakap lembut, elok, ayat tersusun. Muzakhrifuna, ismul fa'il. Sirah ismul fa'il. Yang kelima, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilat, zulzilat adalah fi'lul madhi. Zilzalaha adalah ismul masdar. Daripada masdar ada 3. Boleh buat zalzalatan, zilzalan, zalzalan. Semua boleh. 3 boleh. Nombor 6, ta' ra'saka. Ta'ti. Maknanya bukan TikTok. Tuan-tuan kena faham, TikTok lain, ta'ti. Terbalikkan dia. TikTok, ta'ti. Terbalikkan. Apa maksud ta'ti? Iaitu anggukkan kepala kamu. Tundukkan kepala kamu. Kamu tunduk. Itu fi'lul amar. Ta'. Cara penulisan pun lain. Ta' fi'il madhi, ta hamzah. Sampai ke fi'il amar pun lain. Ta hamzah, ta ya. Ya atas dia hamzah. Sebab apa? Sebab baris bawah ti itu ti. Nombor 7, tub ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah qabla ghargharatin, sebelum sakaratul maut. Gharghara adalah apa? Gharghara yugharghiru, ghargharatan ghirgharan. Ghargharatan ghirgharan. Okey. Kemudian ghirgharan, ghargharan. Jelas Gharghara adalah, ghargharatin adalah ismul masdar atau wazan fa'lalatin. Ista'iz billah min waswasin, kamu mintalah berlindung kepada Allah daripada penyakit waswas. Waswasa yuwaswisu, waswasatan wiswasan muwaswasan. Nampak? Dia boleh di sini, boleh dua.
Sama ada nak masdar wiswasi syaitan boleh, ataupun waswasi syaitan boleh juga. Waswas, saya selalu sebut min waswasi syaitan. Ismul masdar. Nombor 9, basmil qabla an taf'ala khairan. Kamu bacalah bismillah sebelum kamu buat perkara baik. Basmil. Basmil tu fi'il apa tu? Fi'il amar. Al-mu'minu muzahzahun 'anil nar. Orang beriman dijauhkan ia, ismul maf'ul, dijauhkan daripada api neraka. Kalau isim fa'il muzahzahun dijauhkan. Okey, kita habis untuk wazan fa'lala. Cuba kita lihat khususiatul wazan dia satu je. Sebab itu saya bagi tu dia tak banyak. Tuan-tuan jangan risau, dia tak banyak. Kita tengok khususiatul wazan. Ada tak? Atas wazan apa? Fa'lala. Fa'lala tak ada? Cuba, tak ada. Fa'lala tak ada. Okey, jadi bila mana fa'lala yufa'lilu tak ada, kita tengoklah muka surat sebelah. Inqalib, harriku as-safhah. Muka surat 62 lah kita tengok. Tafa'lala yatafa'lalu. Sebelum kita masuk dengan lebih panjang, suka saya ingatkan, kita tengok terjemahan dulu. Tafa'lala yatafa'lalu. Tadi wazan apa? Tadi wazan fa'lala. Ni tafa'lala. Tapi ni tuan-tuan yang dimulai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fi'il ni pun jarang-jarang tau. Sebab dia asalnya banyak 3 huruf je. Bila 4 huruf dia jarang. 4 plus 1, 4 huruf tambah 1, itu pun jarang juga. Sebab fi'il 4 huruf tak banyak sangat. Seperti 3 huruf. Kita lihat tafa'lala, tajal baba, memakai jubah, memakai jilbab, memakai jubah. Tajal baba ya tajal babu tajal buban. Tajawraba pakai kaos kaki stokin lah. Tajawrab tu stokin. Jawrabun stokin. Tajawraba memakai stokin. Tadahraja ya tadahruju tadahrujan. Maknanya tadahraja makna bergolek lah. Bergolek. Taroh wako ya taroh waku taroh bukan. Makna berjalan dengan sombong. Tasalqa ya tasalqa tasalqiyan. Tidur dalam keadaan terlentang. Tasyaitana ya tasyaitanu tasyaitunan. Berbuat seperti mana berperangan syaitan, bertopeng syaitan, berperangai syaitan. Tala'ala'a berkilau-kilau, bersinar-sinar. Tamaskana menjadi miskin. Tamaskana ya tamaskanu tamaskunan. Okey. Kita minta kepada pelajar-pelajar kita hari ini untuk menyanyikan muka surat ke-62 atau wazan tafa'lala, penambahan 4 plus 1. Di mana plus tu? Di ta-nya. Fa'lala tu asal di ta-nya tu tambahan. Kalau lah dahroja mana bergolek, tadahroja bergoleknya lebih daripada sekali. Begitulah seterusnya insya-Allah. Falyatafaddalu ma'jurin. InsyaAllah kita buka pada muka surat 62, buku tasrif dan ilal al-fatih, bab tafa'lala ya tafa'lalu.
تفعلل يتفعلل تفعللا متفعللا فهو متفعلل وذاك متفعلل تفعلل تتفعلل متفعلل متفعلل تفعلل تتفعلل متفعلل متفعلل تجلباب يتجلباب تجلبوبا متجلبابا فهو متجلبيب وذاك متجلباب تجلباب لا تتجلبب متجلباب متجلباب تجلباب لا تتجلبب متجلباب متجلباب تجورب يتجورب تجوربا متجوربا فهو متجورب وذاك متجورب تجورب لا تتجورب متجورب متجورب تجورب لا تتجورب متجورب متجورب تدحرج يتدحرج تدحرجا متدحرجا فهو متدحرج وذاك متدحرج تدحرج لا تتدحرج متدحرج متدحرج تدحرج لا تتدحرج متدحرج متدحرج ترهك يترهوك ترهوكا مترهوكا فهو مترهوك وذاك مترهوك تهروك لا تترهوك مترهوك مترهوك ترهوك لا تترهوك مترهوك مترهوك تسلقى يتسلقى تسلقيا متسلقا فهو متسلكين وذاك متسلقا تسلقى لا تتسلقى متسلقا متسلقا تشيطانا يتشيطان تشيطانا متشيطانا فهو متشيطين وذاك متشيطان تشيطان لا تتشيطان متشيطان متشيطان تشيطان لا تتشيطان متشيطان متشيطان تلألأ يتلألأ تلألؤا متلألأ فهو متلألئ وذاك متلألأ تلألأ لا تتلألأ متلألأ متلألأ تلألأ لا تتلألأ متلألأ متلألأ تمسكن يتمسكن تمسكنا متمسكنا فهو متمسكين وذاك متمسكن تمسكن لا تتمسكن متمسكن متمسكن تمسكن لا تتمسكن متمسكن متمسكن. Alhamdulillah tuan-tuan, kita terus lihat pada soalan yang pertama. Tajalbaba faridun idza arada an yadhhaba ila al-masjid. Farid memakai jubah tajalbaba fi'lul madhi apabila dia nak pergi ke masjid. Nombor 2, Aisyah wa Fatimah tatajawrabani qabla lubsil hidha'i. Aisyah dan juga Fatimah pakai jawrab, pakai stokin sebelum memakai kasut. Tatajawrabani adalah fi'lul mudhari'. Tayyib, fi'lul mudhari'. Yang ketiga adalah ra'aitul kurata mutadahrijatan 'ala at-tariq. Aku lihat apa tu? Bola bergolek. Mutadahrajatan 'ala at-tariq. Aku lihat bola tergolek di atas jalan. Tergolek di atas jalan. Mutadahrajatan ismul maf'ul daripada tadahraja yatadahraju tadahrujan mutadahrajan. Okey. Fir'aun wa qaumuhu tasyaytanu. Fir'aun dan juga kaumnya dia pangai syaitan. Tasyay daripada tasyaytana yatasyaytanu tasyaytunan mutasyaytanan. Tasyaytanu maknanya apa? Fi'lul madhi. Jelas
Nombor 5, yub'atsul muttaqun, dibangkitkan orang-orang yang bertakwa minal kubur, daripada kubur. Mutala'liina, ismul fa'il, mutala'li, mutala'li, dalam keadaan bersinar-sinar mereka. Yang terakhir nombor 6, innal mubadzirina sayakununa mutamaskinina, sesungguhnya orang-orang yang membazir kelak nanti mereka akan menjadi mutamaskinina, orang-orang yang miskin. Mutamaskin ismul fa'il. Terus kita lihat kepada apa tu? Faidatul wazan. Mawjud faidatul wazan. Tafa'lala. Kita lihat tafa'lala. Ada tak? Tafa'lala. Tak ada. Tak ada. Juga tidak ada. Dalam muka surat 127, 28, 29 semua tak ada. Tidak mengapa. Sebab tu saya bagi tahu dia agak sedikit tau PL nya. Kita lihat if'al la yaf'alu. If'ilalan. Cukup sekadar itu dulu pengajian kita pada pagi ini. Sebelum daripada itu, kita minta pelajar-pelajar nyanyikan cukup untuk 3 lagu, 3 tasrif sebagai satu muqaddimah untuk pengajian esok hari insya-Allah taala. Kita persilakan. Falyatafaddal ma'jura. 3 contoh. 4 contoh lah. Betul. InsyaAllah kita buka pada buku tasrif. Buka pada muka surat 63. Ini adalah bab if'an la yaf'alu. if'an la yaf'alu if'ilalan muf'alan fahuwa muf'alun wa zaka muf'alun if'an la taf'an la muf'alun muf'alun if'an la taf'an la muf'alun muf'alun ibyadda yabyaddu ibyidadan mubyadan fahuwa mubyadun wa zaka mubyadun ibyadda la tabyadda mubyadun mubyadun ibyadda la tabyadda mubyadun mubyadun ihmarra yahmaru ihmiraran muhmaran fahuwa muhmarun muhmarun wa zaka muhmarun muhmarun ihmarra la tahmarah mumarrun احضرا يخضر احضرارا مخضرا فهو مخضر مخضر وذاك مخضر مخضر اخضر لا تخضر مخضرون. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, pengajian kita pada hari ini, kita alhamdulillah, kalau tuan-tuan lihat, kita tak habis lagi level yang kedua ni. Masih ada berbaki lebih kurang 1 muka surat. Tak habis lagi level 3, bukan level 2, level 3. Tak habis lagi, berbaki 1 muka surat. InsyaAllah kita
selepas daripada ni lusa insya-Allah kita akan masuk fi'il yang fi'il sulasi yang 4 fi'il sulasi yang 3 huruf tetapi 3 huruf yang berlainan daripada level 2 yang kita bincangkan sebelum ni. Saya rasa cukup sekadar itu untuk perbincangan kita pada hari ini. Seolah-olah kita dah habis dah. PL 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Cuma kita nantilah, mungkin lusa insya-Allah. Esok kita akan habiskan saki-baki yang ada. Kemudian pada muka surat 66 kita akan masuk fi'il sulasi balik 3 huruf. Tapi bukan sulasi yang biasa-biasa. Bukan fi'il. Kita masuk sulasi, tetapi di situ ada sulasi dipanggil khusus untuk fi'il lazim, dan juga ada fi'il mudha'af. InsyaAllah ta'ala kita akan bertemu dan kita akan bincang satu persatu insyaAllah ta'ala. Tanpa melengahkan masa, puan-puan, tuan-tuan yang sedang mengikuti pengajian kita, sama-sama kita tekan butang share. Ramai lagi dapat mengambil manfaat daripada pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Dan juga ramai lagi friend-friend baru kita yang akan yang menjadi follower kita, yang akan terus mengikuti pengajian kita setiap hari. Seterusnya saya serahkan majlis ini kepada Ustaz Agong menggunakan kitab merah, kitab latihan. Fal yatafaddal ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da, amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita boleh berjumpa kembali di hari Rabu ni, dan salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk pagi hari ini dia ada bertukar sedikit. Jadi tadi bermula dengan saraf, sekarang ni baru kita masuk belajar ilmu nahwu. Dan juganya saya minta maaf sebabkan nanti yang bahasa Al-Quran mungkin saya tak dapat ikut live sebabkan ada sedikit hal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin nanti bahasa Al-Quran bersama Ustaz Farid sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan meneruskan pengajian nahwu kita, dan kita sudah sampai di level 2. Yang kita semalam sudah masuk kepada tabi', di antara dia na'at. Jadi apa itu tabi'? Tabi' itu adalah perkataan yang dia ni akan ikutkan perkataan sebelum dia. Macam dijelaskan oleh Syahir semalam ya. Salah satu di antara contohnya na'at. Nanti insya-Allah akan diteruskan oleh Syahir. Selepas tu nanti insya-Allah saya akan cuba membuat penerangan dengan cara menulis di papan putih, dan yang penerangan yang agak sikit sederhana agar tuan-tuan dan puan-puan boleh mengambil manfaat. Itu saja dulu. Jadi saya silakan kepada Syahir. Mungkin sekarang masuk kepada tajuk ataf ya. Tajuk ataf. Jadi sila tuan-tuan dan puan-puan tengok dulu macam mana. Nanti boleh bagi soalan, dan selepas tu nanti saya akan cuba jelaskan semampu saya insya-Allah. Jadi saya serahkan pada Syahir. Tafadhal. InsyaAllah kita sambung pengajian nahwu kita. Pada muka surat yang ke-47 ni bab yang kedua daripada bab-bab tabi' lah. Tabi' ni yang mengikuti i'rab. Dia ikut i'rab. Kalau nasab sebelum dia nasab juga. Dan sebab semalam kita dah belajar na'at.
dia menerangkan, dia menyifati, beri sifat. Kalau yang untuk ni dia ikut tapi bukan sebab sifat untuk macam menyifatkan, tetapi dengan sebab ada huruf. Ada antara kedua i'rab yang perkataan dua i'rab yang sama tu ada huruf. Jadi dia bersebab dengan huruf lah. Okey. Jadi kita tengok dulu. Okey, tengok kat sini ada bab ataf Ataf ni apa? Dia tabi'. Tabi' ni maknanya ikut dengan sebab perantara huruf. Okey. Apa yang perantara huruf tu? Apa huruf-huruf untuk ikut tu? Huruf ataf lah. Dekat sebelah ni. Okey, dia ada waw, ada fa, thumma, aw, lam, lakin, bal, la dan juga hatta. Jadi dengan sebab-sebab huruf ni maknanya huruf yang selepas dan sebelum dia i'rab dia kena samalah. Tapi dengan syarat lah. Dia ada syarat tertentu. Kalau ataf, kalau contohlah ada huruf waw kan. Okey, jadi kita nak jadikan contoh sebelum waw tu ada fi'il mudhari', contoh. Fi'il mudhari' tu mansub. Lepas tu selepas huruf ataf tu pula ada isim. Kita tak boleh masukkan isim tu sebab apa? Ataf ni kena ikut. Kalau kita panggil ma'tuf lah. Contohnya macam mana Kita tengok satu contoh. Qara'a Zaidun wa Bakrun. Okey. Zaidun fa'il, waw huruf ataf, Bakrun ni ma'tuf, Zaidun kita panggil ma'tuf alaih yang benda yang diikut. Yang jadi mangsa tu yang bakal ni ikut siapa? Ikut Zaid okey. Jadi contohlah kalau dekat sini sebelum dia ni ada fi'il mudhari', contoh yaktubu ataupun ay yaktuba. Kita tak boleh letak wa bakron, tak boleh. Sebab apa? Dia kena sama-sama isim. Kalau fi'il baru boleh. Jadi apa ni, ataf ni pun boleh juga pada fi'il. Okey. Jadi itulah dia. Huruf ataf ada waw, fa, thumma, aw, am, lakin, bal, la dan juga hatta. Terima kasih Okey, baik. Jadi kita tengok. Okey, qara'a ni telah membaca. Dah ada fa'il, kita kena cari fa'il dia pula. Mana fa'il dia? Zaidun. Okey. Jadi Bakrun ni dia jadi apa? Okey, waw tu kita cakap lah dia huruf ataf. Dan Bakrun ni jadi apa? Kita cakap lah dia ataf ataupun maktuf. Okey. Bakrun. Sebab apa? Sebab ada waw. Tengok dia ikut Zaidun. Jadi i'rab dia kena sama-sama rafa' lah. Okey. Dan macam ni pun boleh. Yaqra'u Hasanun wa talibani. Ni boleh. Kalau macam dia punya naat kan apa ni? Tabi' dengan matbu' dia kena sama, bilangan lah apa semua. Tapi ataf ni tak payah, dia kena i'rab sama tapi bilangan berbeza pun tak apa. Contoh Hasan ni satu orang, Taliban ni dua orang. Boleh. Asalkan i'rab dia kena sama. Tengok Taliban ni dalam keadaan rafa', Hasanun dalam keadaan rafa'. Dua-dua menjadi fa'il. Okey. Samalah macam ni. Kharaja al-ustadzu fatalamizu. Contoh kalau yang ni disebabkan huruf ataf ni dia kena ikut sama. At-talamizu. Al-ustadzu ni dia jadi fa'il. Al-ustadzu ni dia jadi fa'il, at-talamizu dia jadi inilah maktuf lah. Dia ikut al-ustadzu. Sama je macam sebelum-sebelum ni, sama je. Sebelum ni kita pernah tengok. Okey. Jadi contoh dekat sini, ma dhahika badrun bal qamarun. Okey. Jadi badrun ni dia jadi fa'il kepada dhahika. Lepas tu bal huruf ataf qamarun. Jadi qamarun ni dia
Dia jadi apa? Dia jadi maktuf. Dia jadi maktuf qamarun ni. Ataupun au alladzi nasaraka Khalidun au Hasanun. Orang yang telah menolong kamu, Khalid ataupun Hasan. Au Khalidun au Hasanun. Okey. Dia jadi fa'il jugalah. Nasara fi'il madi, lepas tukar ni jadi maf'ulun bih, kita pernah belajar. Khalidun jadi fa'il. Ni jadi dia punya maktuf alai. Okey. Dia jadi maktuf okey. Jadi ni untuk ataf lah. Okey. Lepas tu kita tengok bawah ni. Jadi ataf ni senang sikit sebab apa? Cuma yang rumit sikit dia kena ingatlah huruf-huruf ataf ni. Tapi dia punya tu senang. Maknanya maktuf, ataf dia kena sama i'rab. Ni semua ikut je, cuma keadaan lain. Keadaan dia macam dalam keadaan lain. Macam naat disebabkan dia jadi sifat. Kalau ataf pula disebabkan dia jadi apa? Atau disebabkan ada huruf. Contoh kat sini apa? Yaqra'u Hasanun wa talibani. Okey. Talibani kita panggil dia ataf. Okey. Ataf sebab apa? Dia jatuh setelah huruf ataf. Okey, dia ataf kerana jatuh setelah huruf ataf. Lepas tu dibaca rafa'. Talibani rafa'. Kalau nasab ataupun jar, talibaini. Okey. Kerana apa dia rafa'? Kerana mengikuti kata yang diatafi. Kata yang diatafi kat sini mana? Hasanun diatafi. Tanda dia apa? Tanda rafa' dia alif atau talibani. Sebab apa tanda rafa' dia alif? Sebab dia isim tasniah. Okey. Lepas tu kat sini dia ada latihan, Dia latihan, dia kata cari ataf dia. Lepas tu kat bawah ni ada kosakata. Okey. Lepas tu yang bab yang ketiga daripada bab-bab tabi' lah. Okey, bab-bab yang daripada bab tabi' ni, bab ketiga. Dia ada bab apa pula yang ni? Ni ada bab taukid. Taukid ni makna dia kuat. Jadi yang waw tu tak termasuk waw sumpah. Waw qasam lain. Sebab apa? Waw qasam ni dia macam huruf jar. Jadi huruf jar ni dia selepas dia kena isim, wajib isim dan kena majrur. Tapi kalau waw ni tak apa. Selepas dia boleh fi'il, waw ataf ni boleh fi'il, selepas dia boleh juga isim. Dan tak semestinya isim boleh kena majrur lah. Okey. Jadi berbezalah dengan waw qasam ataupun waw sumpah. Baiklah. Tabi' ni, taukid ni adalah tabi' yang menguatkan matbu' dia. Dia kuatkan perkataan yang yang ditabi'kan, yang diikuti, dia kuatkan. Okey, jadi taukid ada dua jenis. Dia ada lafzi dengan maknawi. Okey, jadi apa beza untuk taukid lafzi dan maknawi ni? Okey, taukid lafzi ni adalah taukid dengan pengulangan kata yang ditaukidi atau dengan yang semakna. Contoh dia apa? Okey. Zaidun ni dia jadi mubtada'. Sebab apa? Isim di awal kalimat. Zaidun yang kedua ni dia bukan jadi mubtada' sani, bukan jadi mubtada' kedua. Tapi dia jadi taukid. Kalau orang tanya ni taukid apa? Cakap taukid lafzi. Sebab apa dia taukid lafzi? Sebab apa? Dia ulang perkataan yang sama je. Function dia ulang perkataan yang sama ni untuk kita macam nak menguatkan lagi yang mana betul-betul Zaid. Ja'a jadi khabar. Jadi ja'a ni fi'il madi, dalam dia ada dhamir huwa, jadi fa'il. Huwa tu siapa? Dia tu siapa? Zaid ni. Zaid yang ni lah. Yang ni dia jadi taukid. Jadi dia menguat taukid yang menguatkan matbu'nya. Ini taukid menguatkan matbu' dia. Ni matbu' dia. Dia kuatkan. Taukid lafzi dengan pengulangan kata, tapi ni ulangan kata yang sama. Kalau kat sini kalau kita tengok apa? Qama waqafa bakrun. Betul lah taukid itu untuk ketegasan lagi. Qama waqafa bakrun. Jadi waw ni bukan waw ataf ini waw dalam fi'il. Waqafa. Waw tu fa fi'il. Qaf tu ain fi'il. Dan fa tu adalah lam lam fi'il lah. Bakrun jadi fa'il.
Jadi qama dengan waqafa ni, ini taukid ni, taukid lafzi. Tapi ini untuk mengulangkan lagi. Untuk ulang kata. Ulang, tapi sebenarnya qama dengan waqafa ni makna dia sama je, cuma kalimat je yang lain. Okey. Jadi kalau taukid maknawi ni dikata adalah taukid dengan menggunakan lafaz khusus. Ada perkataan-perkataan khusus dia. Perhatikan contoh dalam table. Okey, kita tengok dekat sini, kat table ni dia ada berapa lafaz untuk taukid maknawi ni. Ada nafsun, ainun, kila, kilai, kilta, kiltai, kullun, jami'un, ajma'u. Okey. Baik. Jadi kita tak boleh guna sesuka hati je. Ada keadaan-keadaan dia lah. Contohnya apa? Safara al-amiru nafsuhu. Okey. Safara telah bermusafir. Siapa bermusafir? Al-amiru, seorang ketua. Nafsuhu, sendiri dia. Maknanya memang dia seorang diri yang bermusafir. Maknanya kita nak cakap tak ada orang lain lah yang teman dia. Kita nak tegaskan lagi, kita cakap memang betul, memang dia yang bermusafir. Ataupun kita tengok kat sini. Safarat al-ustadzatu ainuha. Okey. Safarat al-ustadzatu ainuha. Okey, baiklah. Jadi kalau untuk ni pula kan, dia jadi apa ni lah, dia jadi taukid juga. Taukid lafzi lah Okey. Kalau yang ni dia jadi fa'il. Ni dia jadi taukid sebab apa? Inilah lafaz taukid maknawi lah Lepas tu ada kila. Hadara at-talibani kilahuma. Dua ni untuk mufrad lah cuma nafsun untuk lelaki, untuk ainun untuk perempuan lah. Lepas tu kalau kila ni, kalau kita nak taukidkan dua benda ataupun dua orang, bolehlah hadara at-talibani kilahuma. Tapi kilahuma ni boleh digunakan dalam keadaan apa? Dalam keadaan rafa'. Contohnya apa? Okey, hadara at-talibani. At-talibani jadi fa'il lah. So rafa' lah kan. Tanda rafa' dia alif. Kilahuma ni dia jadi taukid. Taukid kepada i'rab yang mana? I'rab ni apa ni, majmu' lah. Dia ni i'rab apa? Rafa'. Dia kena pakai yang jenis rafa'. Jenis rafa' pakai kila. Kalau yang bawah ni dia jenis nasab ataupun jar lah. Dia jadi kilai pula, kilaihima. Ud'u at-talibaini. Talibaini jadi maf'ulun bih, maf'ulun bih kena mansub. Kilaihima jadi kena nasab jugalah. Jadi dua ni untuk lelaki. Dan dua ni sama juga, kilta untuk nasab, untuk rafa', kiltai untuk nasab dengan jar, tapi ni untuk perempuan. Lepas tu kullun. Kullun ni untuk ramai lah. Kullun, jami'un dan juga ajma'u. Tiga-tiga ni untuk ramai. Okey. Lepas tu dia ada bagi tahu sikit dekat sini Okey. Contohnya apa? Aqra'u ana al-Qur'ana. Tengok. Dia dah cakap dah. Aqra'u ni kita dah jelas-jelas dah. Memang fa'il dia dah ada dalam tu. Dekat situ dah ada fa'il. Aqra'u, saya telah membaca. Tapi dia tambah ana lagi, saya. Dia nak cakap yang tegas sekali lagi, saya, memang saya je yang baca Quran. Okey, memang betul-betul saya baca Quran. Boleh tapi kalau ana dulu baru aqra'u, dia jadi lain, bukan jadi taukid dah. Contohnya apa? Ana aqra'u al-Qur'ana. Ana tu jadi mubtada' dah. Dia jadi mubtada'. Aqra'u tu macam biasa, fi'il dengan fa'il biasa jadi khabar. Al-Qur'ana jadi maf'ulun bih. Jadi jumlah fi'liyah jadi khabar. Contoh macam ni, nazhabu nahnu. Ni semua kalau kita nampak yang jenis-jenis macam ni, ini semua taukid lah. Contohnya ukhruj anta. Ukhruj ni dalam dia memang dah ada domir anta dah untuk jadi fa'il, tapi dia tambah anta lagi. Dia nak tegaskan lagi. Ni kira taukid lafzi ni taukid ulangan perkataan. Baiklah. Lepas tu kita tengok ni ada qabaltu al-wazira nafsuhu. Nafsahu ni apa? Dia taukid kerana menguatkan kata sebelumnya. Okey, nafsahu menguatkan kata al-wazira. Dibaca nasab kerana mengikuti kata yang ditaukidi. Dia i'rab nasab sebab apa? Al-wazira ni nasab. Tanda nasab dia apa? Fathah kerana isim mufrad. Bukan hu ni kita tengok. Nafsa, hu tu jadi mudhafun ilaih, hu tu domir. Asal dia nafsa. Nafsa tu apa? Nasab. Jadi itu je keterangan untuk taukid Lepas tu ada sedikit latihan kat sini, muka surat 50. Dan untuk apa ni lah, untuk terjemahan ni, untuk kalau tak faham, okey, boleh cari kat situ. Lepas tu yang last sekali dalam bab tabi' ni ada bab badal. Okey, ada bab badal, yang mana badal ni apa? Dia adalah tabi' tapi yang menjadi sasaran hukum. Maknanya sasaran hukum ni dia macam menggantikan juga, ataupun dia nak menghuraikan secara terperinci lagi. Macam mana kita tengok. Okey, maridat
Halimatu Ummu Hasanin. Okey. Maridat setelah sakit, Halimatu. Halimah jadi fa'il. Ummu Hasanin. Tengok. Ummu ni mudhaf, Hasanin ni mudhafun ilaih. Jadi kita kena tengok i'rab kat ummu lah. Ummu ni dia jadi rafa' sebab apa? Ikut Halimah. Halimah fa'il kan. Jadi kalau kita buang ummu pun, kita macam just letak maridat Halimatu. Dia sama je, orang dah boleh faham dah. Tapi dia nak macam nak kasih, memang Halimah tu yang mana? Ummu Hasan, Mak Hasan. Jadi kalau kita buang pun dah boleh faham. Contohnya kat sinilah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita cakap Sayyidina, mesti kita dah tahu itu adalah Nabi Muhammad. Ala Sayyidi. Sayyidi tu kan jar. Okey. Sayyidi tu jar. Ni mudhafun ilaih, domir ala Sayyidina. Jadi Muhammadin. Jadi ala Sayyidina, atas tuan kami ataupun penghulu kami Muhammad. Atau kat sini, Iqra' tafahamid darsa. Bacalah ataupun bacalah, fahamilah ad-darsa, pelajaran. Tengok, ni nak menerangkan lagi jelas. Qara'tu al-qissata nisfaha. Saya telah membaca satu kisah separuh daripada kisah. Ataupun dekat sini an Abi Hafsin Umar, daripada ayah Hafsin Umar. Jadi kalau kita cakap, kita tak letak Umar pun orang dah boleh faham dah. Ayah Hafsin ni mesti Umar. Okey. Lepas tu an apa ni? Kita tengok dekat sini ada contoh an Abi Hafsin Umar kan. Okey, jadi Umar tu dia badal. Okey. Dia badal kerana menjadi sasaran sasaran hukum ataupun pengganti. Tengok dia pengganti dia dibaca jar ni, Umar ni jar. Tanda jar dia nasab apa ni? Fathah sebab dia ghair munsharif kerana mengikuti kata sebelumnya. Tanda jarnya fathah kerana isim ghair munsharif. Okey. Lepas tu dekat bawah ni ada ni latihan. Badal adalah, dan dia suruh cari badal dia lah. Kalau dekat sini Hazinat Salimatu Ummu Hamidin. Ni jadi badal. Lepas tu kat sini dia ada apa ni? Dia ada sedikit terjemahan. Kalau tak faham ada sebahagian kalimat lah. Okey. Jadi itu saja insya-Allah. Saya akan serahkan kepada Ustaz Agong. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan semua. Banyak sangat ya. Dan dah banyak sangat kita. Tadi Syahir menjelaskan daripada semua tabik. Jadi tabik itu ada 4 kan. Jadi kalau sebenarnya ringkasan tabik ni ada pada muka surat 2044. Ringkasan dia dah ada di sana. Cuma yang tadi itu yang terperinci dia lah. Yang mungkin kalau tuan-tuan dan puan-puan yang baru mula belajar, tak mesti juga faham semua tu sekali. Sebab kan itu memang dah sangat detail, sangat dalam. Kalau tuan-tuan dan puan-puan setidaknya faham yang muka surat 44 yang paling atas tu, itu dah cukup dah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah faham ya, yang muka surat 44 table yang paling atas tu, ataupun yang saya akan jelaskan ni. Ini bentuk sederhana dia lah untuk kita yang mula-mula belajar. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan faham yang tadi tu, alhamdulillah, sebabkan itu lebih mendalam. Jadi kita nak ringkaskan daripada bentuk dia yang sederhana saja. Sederhana. Ya Hafiz ya. Okey. Jadi yang pertama, qara'tu majallatan mufidatan. Ini pun dinamai tabik sebabkan dia ikutkan yang sebelum dia. Ikut baris sebelum dia. Kalau ini pun al-kitabah, ini dinamakan tabik sebabkan dia ikut sebelum dia. Al-majallata, baris dia. At-talibu, ni nafsu ni pun ikutkan sebelum dia ya, sama-sama rafa. Yang ini pun juga sama-sama rafa. Ikut dia sama-sama rafa. Jadi semua tu tabik tu. Tabik tu makna dia apa? Dia ikutkan perkataan sebelum dia. Okey. Yang pertama, okey. Qara'tu majallatan mufidatan.
Yang pertama, qara'tu telah membaca. Maknanya ini fi'il. Fi'il. Siapa yang telah membaca? Saya. Jadi ini fa'il. Saya telah membaca akan majalah. Maknanya ini sebagai maf'ulun bih, objek. Maf'ulun bih mansub. Tanda nasab dia fathah. Okey, saya telah membaca akan majalah. Jadi tambah sini ni, ini naat tu. Ini naat nama dia. Ataupun di antara tabik tu ada 4. Apa saja dia? Na'tun, ataf atau ma'tuf. Lepas tu apa lagi? Taukid. Lepas tu apa lagi? Badal. Atau ataf lah ya. Kita buat saja sama dengan nama tajuk dalam kitab. Ataf. Jadi kalau ini nama dia naat ni. Apa ciri-ciri naat tu? Selalu dia jadi sifat macam sifat. Saya telah membaca akan majalah yang. Jadi dia ada kod yang. Yang ni kan sifat makna dia. Yang mufidah, yang berguna, yang bermanfaat. Jadi ini dia naat ni berupa sifat dia. Jadi makna dia yang. Saya membaca akan majalah atau majalah yang bermanfaat. Jadi naat ni dia pakai kod yang ya. Kadang-kadang dalam ilmu buku nahwu itu disebut sebagai sifat atau sama saja. Sifatun atau na'tun sama saja. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan cakap ini sifah, boleh. Cakap ini na'at pun boleh juga. Sebab kan ada juga mazhab dia. Dia ada yang menyebutkan dalam makna ilmu nahwu tu ada Kufah, ada mazhab yang Kufah, ada yang Basrah. Kalau tuan-tuan belajar yang apa nanti ya. Jadi ada yang menganggap ini na'at, ada yang menamakan ini sifat. Jadi terpulanglah kepada hajah dan haji semua. Ya. Ada. Jadi ini na'at. Na'at macam mana i'rab dia? Dia kena ikut sebelum dia. Sebelum dia mansub, maka dia juga mansub. Sebab itulah sini nampak kita menggunakan fathah. Sebab kan dia pun isim mufrad, sama-sama mufrad. Sebab tu dia guna fathah. Okey, tuan-tuan dan puan ya. Ini ambil contoh daripada latihan ni. Kalau yang ni latihan muka surat 45 nombor 1. Latihan muka surat 45 nombor 1. Muka surat 45. Latihan yang bawah tu yang bahasa Arab tu nombor 1 ya. Okey. Jadi ini contoh naat ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Boleh kita tengok contoh naat yang lain di sini ni, banyak ni naat ni. Jadi kalau yang tuan-tuan nak faham setakat yang macam ni saja, ini dah cukup. Kalau yang dah faham yang bentuk yang sederhana, ni bentuk asas dia daripada naat ataupun sifat, ini dah cukup. Ada soalan? Tak ada. Okey. Ada bentuk lain dia. Bentuk lain dia macam mana? Contoh dia lah tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya buat di sini ya. Kalau di sini ni saya buat kalau dalam kitab tu ada laki tu imra'atan tabki. Ini dalam kitab ya. Laki itu saya bertemu. Siapa yang bertemu? Saya. Saya bertemu. Saya jumpa akan seorang wanita. Seorang wanita. Ini jadi maf'ulun maf'ulun bih. Saya berjumpa akan seorang wanita.
Tambah dengan tabki. Tabki ni makna dia apa, Hafiz? Sedang menangis. Okey, sedang menangis. Jadi saya jumpa akan seorang wanita yang, dia ada kod yang tu. Kalau dalam yang antum belajar dengan sistem Magelang macam mana? Kang ya? Jadi bahasa Jawa dia kang. Kang. Boleh tuan-tuan dan puan-puan bandingkan bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Arab. Sekali ya. Jadi kalau bahasa Jawa dia kang ya. Kalau bahasa kita dia yang. Saya menjumpai akan seorang wanita yang tabki ni ada dua sini ni. Ada fi'il mudhari'. Dia ni kan fi'il mudhari' apa ya? Fi'il mudhari'. Betul tabki ni fi'il mudhari'? Betul? Betul. Ada fa'il dia tak? Ya. Apa fa'il dia? Mustatir wa. Iya. Hafiz jangan main-main Hafiz. Mustatir iya. Jadi macam mana cara maknakan dia? Yang dia sedang menangis. Sebab fi'il mudhari' kan sedang menangis. Yang dia sedang menangis. Jadi laqitu imra'atan tabki. Saya menjumpai seorang wanita yang dia sedang menangis. Yang dia sedang menangis. Yang dia sedang menangis. Okey. Okey. Dia macam ni, ini contoh pada naat yang berupa fi'il dengan fa'il dia. Maknanya naat dia berupa ayat. Okey. Ni jadi banyak lagi jenis-jenis daripada naat ni tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang berupa naat jumlah, ada berupa naat syibhul jumlah, ada berupa naat sababi. Yang itu semua sebenarnya dah kita kongsikan pada bab-bab sebelum ni. Sila tuan-tuan dan puan-puan cek di channel YouTube kita ataupun di Facebook. Kita cuma sekarang mengambil yang bentuk sederhana dia untuk basic kita. Mengambil yang paling sederhana, lalu kita buat secara ringkas apa i'rab dia. Penjelasan dia berdasarkan ilmu nahwu. Okey. Kita teruskan ya. Kalau yang nombor 2 ni, qara'tul majallata wal kitaba. Yang ini tak tahulah saya. Saya ni buat seorang saja. Yang ayat yang kedua ni saya buat seorang saja, tak tahulah kalau ada dalam kitab ke tak. Mungkin ada, mungkin tak. Jadi qara'tu al-majallata wal kitab. Sama juga. Ini fi'il, ini fa'il. Telah membaca siapa? Saya. Saya telah membaca akan majallah. Maknanya ini sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih so, tanda nasab dia fathah. Saya telah membaca majalah dan yang ini ni ataf, ini nama dia harful atfi. Selepas huruf ataf ni dia kena ikutkan. Ataf ni kan makna dia dan. Jadi dia dengan mana dia ikutkan? Dengan yang majalah. Jadi Alkitab ni ikutkan majalah. Majalah dan kitab. Majalah dan kitab. Jadi dia majalah dan kitab tu kan satu. Majalah dan kitab. Jadi Alkitab ni kena ikutkan majalah. Jadi ini ataf. Ataf dinamai ma'tuf. Ma'tuf. I'rab dia macam mana? Ikutkan sebelum dia. Sebelum dia mansub kan? Dia juga mansub. Tanda nasab dia fathah sebabkan dia isim mufrad juga. Sama-sama isim mufrad. Kebetulan sama. Boleh juga nanti mufrad dengan jamak boleh. Macam ni ya. Jadi qara'tul majallata wal kitaba. Jadi kalau ataf ni lebih senang sedikit sebabkan dia dah ada huruf dia. Jadi kalau kita terjumpa huruf ataf, cari saja ma'tuf dan ma'tuf alaih dia. Cari saja ma'tuf dengan ma'tuf alaih dia. Jadi cari dua-dua tu sekali. Kalau ada ataf, kena cari ataf dia mana yang ini. Lepas tu ikutkan yang mana? Ikutkan yang sini. Jadi kena cari dua-dua tu sekali ya.
Jadi kita boleh, kalau kita dapat yang ni saja, ini ataf ni ustaz. Tapi kita tak tahu yang mana dia ikutkan. Kena tahu yang mana dia ikutkan yang ini kan. Jadi kita tahu ini mansub, maknanya sini juga mansub. Okey. Ada soalan tak ada ya? Jadi huruf ataf ni memang pentinglah tuan-tuan dan puan-puan untuk tahu, kalaupun boleh dihafalkan. Kalaupun susah untuk dihafal, setidaknya tahulah apa saja. Dilagukan pun juga boleh, dilagukan dengan lagu-lagu biar senang nak hafal. Okey. Kemudian yang sini ya. Safara at-talibu nafsuhu. Telah bersafar. Ini pun ayat yang ini saya pun tak tahulah kalau ada dalam kitab, tapi sini saya buat seorang saja. Safara at-talibu nafsuhu. Telah bersafar. Ini fi'il. Siapa? Pelajar. Ini fa'il. Seorang diri dia sahaja. Diri dia sahaja. Memang betul-betul dia pergi. Atau macam tu makna dia. Dia mentaukidkan. Jadi apa nama dia? Taukid. Taukid ni apa i'rab dia? Dia kena ikutkan yang sebelum dia. Sini fa'il. Fa'il ni apa i'rab dia? Marfu. Maknanya taukid juga kena marfu. Jadi kalau terjumpa taukid kena cari muakkad. Muakkad tu yang ditaukidkan. Ini dia. Dia kena cari pasangan dia ya. Jadi sama-sama marfu. Tanda rafa' dia apa? Dhammah. Sebab tu dhammah. Kadang-kadang tuan-tuan boleh juga terjumpa nafsahu. Contoh saya buat sini ni. Laki tu saya menjumpai. Laki tu at-taliba. Laki tu ni kan tadi ayat tadi ya. Kalau sini ni nafsahu. Berbeza dengan di atas. Atas nasuhu. Kalau yang bawah ni nafsahu. Kenapa nafsahu ustaz? Sebabkan sini kenapa nafsahu? Sebabkan dia ikutkan yang at-taliba ni. Kenapa sini at-taliba? Sebabkan dia sebagai objek. Saya menjumpai siapa? Saya menjumpai akan seorang pelajar. Jadi ini sebagai objek. Sebab tu dia mansub. Sebab itulah nafsa ni pun juga mansub. Sebabkan taukid. Ni kan taukid ni. Taukid ikutkan yang sebelum dia. Sebelum dia mansub, maka taukid pun juga mansub. Sebab tu dia berubah-ubah. Ada juga nafsihi. Ada juga. Okey. Lepas tu, yang hu ni jadi apa? Yang hu ni jangan pula dilupakan. Yang hu ni adalah mudhaf ilaih. Jadi kalau terjumpa yang huruf yang kata ganti nama selepas taukid tu, itu adalah mudhaf ilaih ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Itu semua mudhaf ilaih. Macam tu juga yang sini ni. Yang ini ni apa ni? Yang hu ni, ini pun juga mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dia berupa kata ganti nama. Okey. Dah. Jadi apa, inilah nampak dia perbezaan. Ini naat ni berupa sifat, kod dia pakai yang. Ini ataf dia pakai huruf ataf. Taukid ni pun dia pakai lafaz khas dia. Ni nama dia taukid maknawi yang macam ni. Taukid tu ada dua. Taukid maknawi dengan taukid lafzi. Kalau yang maknawi ni ada lafaz khas dia. Kalau taukid lafzi dengan lafaz yang sama. Contoh dia jalasa syahih. Dua kali nama dia buat. Syahih yang kedua tu sebagai taukid. Nama Hafiz. Hafiz tidur. Tambah satu lagi Hafiz dia. Tu maksud dia bukan dua orang Hafiz. Tapi Hafiz yang kedua tu sebagai taukid. Okey. Kita teruskan kepada yang selanjutnya. Iaitunya
yang terakhir ya. Yang ni ya, yang terakhir. Jadi ini taukid, ataf atau ma'tuf nama dia, ini na'at. Okey. Sekarang kita masuk yang terakhir. Nama dia badal. Badal ni pengganti lah ya, makna dia. Badal. Badal ni macam sini, Halimah ibunya Hasan. Macam juga Aliun ibnu Talib. Ali bin Abi Talib, ibnu Abi Talib ya. Aliun ibnu Abi Talib. Ibnu sana tu pun juga badal. Macam Syahir ibnu namanya Syarifuddin. Ibnu Syarifuddin tu, ibnu sana tu itu sebagai badal. Apa? Lafzi untuk sebut nama orang je ke? Okey, lafzi pun juga macam yang dijelaskan oleh Syahir tadi tu. Yang Ana ni kan? Okey, lafzi tadi. Yang sini ni pun. Ini pun juga. Tapi selalunya okey, lafzi ni dengan nama ataupun juga berupa contoh dia dalam ayat dalam kitab tu, dalam kitab boleh tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam kitab dia, saya ambil qama waqafa bakrun. Ni bagus soalan hajah dari hajah ya. Taukid lafzi tu tak hanya dengan nama saja. Boleh juga berupa pada kata kerja ya. Qama waqafa bakrun. Okey. Qama dengan waqafa, koma waqafa bakrun ya? Ya. Ya kan? Koma dengan waqafa ini ni makna dia sama. Koma berdiri, waqafa pun juga berdiri walaupun ada makna dia berhenti ya. Tapi sini ni makna dia berdiri, sama-sama berdiri. Ini fi'il. Yang ini ni adalah taukid. Jadi sekarang ni ada taukid tu dengan dia makna dari lafaz yang kata qoma dengan waqafa tu memang berbeza, tapi makna dia sama. Samalah macam ini kalau dari segi nama orang ya senang saja. Qoma Zaidun, Zaidun. Kalau sini ni qoma waqafa. Jadi waqafa yang kedua ni, waqafa ni adalah taukid dia kepada fi'il qoma. Makna dia sama. Sama-sama berdiri. Berdiri bakrun. Itu makna. Jadi kan ada dua berdiri tu. Yang berdiri yang kedua tu sebagai taukid. Ya Izwana? Ataupun contoh lain dia. Mungkin belum terlalu jelas contoh lain dia. Qa'ada. Jalasa. Bakrun. Qa'ada ni maknanya dia duduk. Jalasa ni duduk juga. Duduk. Dah dua kali duduk dah. Duduk yang kedua, yang jalasa ni sebagai taukid. Ini tetap sebagai fa'il ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Macam tu lah. Kalau taukid yang bukan dengan hanya nama saja. Kalau nama saja koma Zaidun senang. Zaid yang kedua tu sebagai taukid. Ada juga dalam kata kerja macam ni ya. Okey. Lepas tu kita masuk yang terakhir, badal ya. Badal yang ni. Yang badal Halimah. Telah sakit Halimah. Jadi Halimah ni fa'il ya. Ini fi'il. Fi'il kata kerja. Maridat setelah sakit siapa? Halimah. Jadi Halimah ni badal dia apa? Ibunya Hasan. Jadi Halimah tu siapa? Ibunya Hasan. Jadi boleh kita buat macam yang macam saya buat tadi ya. Nabil ibnu fulan. Nabil anaknya seseorang. Jadi ibnu yang Nabil ibnu siapa? Jadi ibnu tu sebagai badal. Boleh juga dalam kitab ni apa lagi? Contoh dia. Sayyiduna Muhammadun. Sayyiduna Muhammadun. Muhammad nama Nabi tu
Itu pun juga badal lah kalau terjumpa Sayyiduna Muhammad. Jadi kalau terjumpa Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Sayyidina itu tu huruf jar dengan isim majrur, Muhammadin badal dia. Okey. Jadi ini badal nih tuan-tuan dan puan. Selalunya ini macam nama lah. Macam nama Izwan ibnu ni, anaknya daripada ni, macam tu ya. Selalu yang ibnu tu, ataupun Syukri Abu ni. Syukri adalah ayahnya kepada ni. Ayah tu itu sebagai badal, macam tu contoh dia lah. Huzaifah akhu Syahir. Huzaifah abangnya Syahir. Jadi abang tu akhu tu sebagai badal. Macam tu selalunya ya. Macam ni. Ini badal yang bentuk sederhana. Sebenarnya ada badal yang lain yang rasa saya belumlah tepat kalau kita belajar sekarang, tapi boleh tuan-tuan membaca dalam kitab tu pun ada. Cuma kita nak meringkaskan saja ya, bentuk sederhana dia. Haji tadi cakap nak bercakap. Bagi tahulah dah 10 minit lagi Haji. Jadi ini badal ya. Hasan jadi apa? Hasan. Okey, sebelum masuk pada Hasan, badal ni i'rab dia apa? I'rab dia marfu'. Kenapa dia marfu'? Sebab kan dia ikutkan fa'il ni kan? Fa'il ni marfu' kan? Fa'il ni marfu'. Fa'il ni marfu', maka badal pun juga marfu'. Jadi ini ikutkan fa'il ya, ikutkan yang Halimah ya. Sebab kan Halimah tu siapa? Ibunya Hasan. Jadi ibu ni badal kepada Halimah. Sebab tu dia sama-sama marfu'. Tanda rafa' dia dhammah. Hasan jadi apa? Hasan jadi mudhafun ilaihi. Hasan mudhaf ilaih majrur. Sebab itulah tuan-tuan terjumpa sini pakai kasrah. Okey. Jadi macam itulah kalau yang badal. Mungkin di antara semua ni yang mungkin tersusah di antara tuan-tuan, bagi tuan-tuan dan puan, mungkin yang terakhir ni badal ni. Cuma badal ni dia bolehlah tuan-tuan dan puan baca. Sebenarnya tak terlalu susah pun badal ni ya. Tak terlalu susah. Okey. Jadi boleh kita buat contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Qama Aliyun ibnu atau qama, atau kita buat contoh badal lain ya. Dalam kitab tu apa contoh dia? Qara'tul qissata nisfaha. Qara'tu al-qissata nisfaha. Ini pun juga badal ya. Saya membaca kisah setengahnya. Ini pun juga badal. Setengahnya ni adakah dia taukid Ustaz? Sebab kan sama ni kan. Ini macam serupa sikit. Tak serupa tuan-tuan dan puan. Ini badal sebabkan dia menyata sebahagian daripada kisah. Jadi saya membaca kisah sebahagiannya. Jadi ini nama dia badal minhu, sebahagian dia saja. Jadi itu tak sama ya. Jadi nisfaha ni ini sebahagian daripada kisah tu. Ini juga badal. Ini badal. Ini contoh yang lain dalam kitab. Banyak dalam kitab tu banyak yang boleh tuan-tuan dan puan baca ya. Dalam kitab tu ada. Jadi ataupun boleh tuan-tuan dan puan rujuk pada channel YouTube kita ataupun dalam Facebook Ustaz Tafiz At-Taqwa. Jadi inilah saja penjelasan kita pagi hari ini mengenai tabi'. Jadi tabi' itu ada 4. Ada na'at, iaitu berupa sifat, pakai kod yang. Lepas tu ataf, dia menggunakan huruf ataf. Lepas tu taukid ni untuk menguatkan. Lepas tu badal. Jadi ada 4. Yang semua-semua ni boleh insya-Allah tuan-tuan puan fahami, sebab kan tak terlalulah susah bagi kita semua untuk memahaminya.
Itu saja dulu. InsyaAllah selepas ni kita akan bersama dengan pengurusi Tahfiz At-Taqwa, itu Tuan Haji Zahir. Jadi kita akan mendengarkan beberapa kalimat, untayan kalimat dari beliau. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam, astagfirukum. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wallazi arsala rasulahu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq qila yusirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dah dapat ada setengah tu dah ikut kelas kita dah hampir 3 bulan dah. Dah 3 bulan. For beginners, untuk pelajar-pelajar yang baru, banyak kena bersabar. Kita kena belajar in group. InsyaAllah Allah akan bantu. Jadi kita pelajar-pelajar kita ni macam Syahir. Dia mula-mula tu dia belajar 3 bulan Syahir. Nanti kita akan panggil semua pelajar-pelajar, sesi mereka boleh menceritakan bagaimana mereka menguasai bahasa Arab, Nahwu dan Sorab. Sekarang Syahir dah sudah ambil alim tahun 1. Arabnya sangat fasih, dia dah bagus. Saya rasa dah 1 tahun lah kamu dah belajar bahasa. 1 tahun dah boleh bercakap, dah boleh ni. Tak ada masalah. Dan dah boleh mengajar lagi pun. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kepada yang beginners itu, kita harap sangat-sangatlah bersabar dan cuba gunakan kemudahan yang kita sediakan, iaitu sekarang ini dalam Facebook pun kita ada playlist. Kita akan siarkan lagi satu senarai playlist untuk tuan-tuan puan-puan ikut. Begitu juga dalam YouTube, ada playlist. Kalau dalam YouTube tu saya rasa sekarang ni dah terlalu banyak, beratus-ratus video kita, dah banyak sangat, jadi boleh pilih mana yang kelas-kelas, yang mana yang for beginners and all thing. Kena buat pengorbanan sikit, insyaAllah. Buat pengorbanan, buat search betul-betul, boleh. Dan nasihat kita juga, jangan lupa belajar in group. Kerana kita belajar bahasa bukanlah kita macam belajar matematik, sains dan semua. Ini bahasa, dia kena praktik. Kalau kita tak praktik, tak boleh. Jadi praktik akan banyak membantu. Mesti kita usaha setiap masa, kosakata kita kena hafal. Banyak perkara-perkara yang ada di dalam sistem kita itu kena hafal. Dan mulai hujung minggu ini, insya-Allah pelajar-pelajar kita, nanti tuan-tuan dan puan akan boleh melihat bagaimana cara kita menguji mereka. Kita akan menguji mereka menggunakan buku Lantera. Kalau level 1, dia kena faham semua sekali soalan-soalan yang ada di dalam buku Lantera. Dia punya formula-formula lah, apa semua, definition setiap perkara-perkara yang kita belajar, dia kena hafal bahat. Hanya kita sebutkan soalan, dia kena pantas. Jadi untuk mereka mendapat sijil kecemerlangan, mereka mesti betul-betul berusaha menunjukkan kebolehan untuk ingat segala-galanya. Jadi ini kita rasa dapat membantu pada tuan-tuan dan puan-puan. Sikit sebanyak kita boleh bersama-sama ulang. Kita akan usaha balik level 1, level 2, level 3, level 4 daripada Nahwu dan juga Tasrif, insyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, banyak orang hantar kepada saya, siapa punya Ustaz Tahfiz At-Taqwa, macam mana boleh buat siri belajar bahasa Arab dan ini semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kita sebenarnya Pusat Tahfiz At-Taqwa ni kita bergerak daripada 2006, iaitu di Ceras. Ada dua buah rumah anak. Ketika itu di Ceras, di Alam Damai. Ketika itu tidak ada masjid. 2006 tidak ada masjid di Alam Damai. Jadi kita telah serahkan masjid rumah itu untuk digunakan sebagai surau.
Dan lagi satu kita gunakan untuk pusat tahfiz. Jadi masa itu tak terus kerana kita tidak ada pengalaman, kita pakai ambil guru jalankan kelas supaya pelajar-pelajar boleh membantu surau. Dan seterusnya kita telah pindah ke Bukit Keramat. Anak ada dapat satu rumah bangunan banglo. Jadi kita jadikan itu hampir-hampir dah 10 tahun. Tak sampai 10 tahun. Kita jadikan itu sebagai tempat pusat pengajian kita, iaitu hafazan. Kemudian bila kita tengok ada pelajar dah 5 tahun tapi hasilnya tak ada. Ada 6 tahun, hasilnya tak banyak. Terus kita dapat ilham. Rupa-rupanya ada di Indonesia yang mengajar sistem khusus intensif menguasai nahu dan sorab dalam 3 bulan. Iaitu untuk orang tempatan 3 bulan. Tapi kalau untuk kita Malaysian, orang-orang Malaysia, visa daripada immigration sana hanya 2 bulan. Jadi kita pun membawa pelajar-pelajar kita, 3 orang semua, pioneer, pergi duduk di sana dengan saya sendiri pergi duduk sana, sakit apa semua. Lebih kurang 3 tahun dululah. Jadi saya hanya teman pelajar-pelajar dan kita tengok Masya Allah, sangat baik, sangat bagus. Jadi sebab itulah Allah hantar Ustaz Agong, kemudian Ustaz Hadi dulu, dan ada 2-3 orang lagi asal selepas dipujuk. Lama kita duduk pujuk, dapatlah 3 orang guru daripada sana. Ustaz Agong ni dia bukan belajar di sana, tapi dia daripada Guntur, dia datang buat master. Kemudian Allah Ta'ala kenalkan dia. Kita pun terus buat khusus. Jadi nanti sesi dia bercakap, nanti hari lain dia boleh cakap. Jadi teruslah sampai sekarang kita ada hafazan ada, tapi tak ramai. Pasal pelajar-pelajar kita dulu kita beritahu kita nak khusus untuk bahasa Arab. Sekarang banyak orang nasihat adakan juga hafazan, hafiz tu kena ada. Jadi kita mungkin dalam 10 orang akan ada hafiz. Sekarang ni kita dah ada hafiz yang dah tamat, dah syahadah ada 3 orang. Yang duduk sekali daripada 10 orang tu memang ada 3 hafiz dari sini. Termasuk guru-guru kita tu ada hafiz. Ustaz Farid adalah alim dan hafiz. Ustaz Sultan pun dia alim dan hafiz. Kemudian Ustaz Umar tu dia alim. Ustaz Agong ni dia pakar bahasa Arab. Dia buat PhD sekarang. Yang Ustaz Farid, dia buat master bidang fiqh. Bidang fiqh ya. Jadi tuan-tuan, kita sebenarnya tak pernah kita minta daripada sumbangan-sumbangan pun tak ada, tapi selalunya adalah rezeki kadang-kadang seminggu sekali orang hantar nasi lemak apa semua. Kita bersyukur alhamdulillah. Jadi oleh kerana bulan ini kita dah dekat bulan Ramadan, jadi ada orang bagi syur supaya ramai orang sekarang ni nak infak. Jadi ramai orang nak infak. Kalau tuan-tuan puan-puan sudi nak infak, kita terima. Kita ada sekali pelajar-pelajar dengan guru-guru, lebih kurang kita ada dalam berapa? 10 lah. Masuk ni dengan saya semua. Kita akan buka puasa ni dalam 12 orang setiap hari untuk buka puasa. Kalau nak bagi sahur pun kita terima juga. Alhamdulillah. Jadi setakat ini kita tak pernah war-war, kita tak pernah umum. Hanya semalam ni ada seorang dia telefon, dia nak ambil hari ketiga Ramadan. Hari ketiga Ramadan dia dah booking, dia nak bagi pelajar-pelajar ini makan. Jadi kalau tuan-tuan, puan-puan berkeinginan tergerak untuk nak buat tahlil, boleh bagikan nama, kita buat. Tak bagi makan pun tak apa. Kalau tak bagi makan pun tak apa. Hanya untuk kita baca ini benda. Hanya kita tolong bacakan tahlil, kita bacakan Yasin, buat sembahyang hajat, kita boleh buat. Kita tolongkan. Jadi bila orang tanya itu siapa yang punya, tempat ini saya yang punya lah. Saya yang punya, dibantu oleh menantu saya, Ustaz Farid, dia adalah menantu saya. Jadi saya nak buat, saya bukan alim, saya bukan hafiz. Oleh kerana menantu ada, inilah bangunan yang kita ada sekarang ini. Kita ada 2. Yang ini adalah bangunan yang baru dibeli, belum sampai setahun lagi Ustaz Agong. Dah berapa lama kita pindah ke sini? Dalam 6-7 bulan 7 bulan baru kita pindah ke sini. Alhamdulillah, Jawi telah meluluskan untuk bangunan ini menjadi surau. Pelajar-pelajar tinggal di atas. Kemudian yang tempat di Bukit Keramat itu buat masa ini kosong. Hanya ada seorang
alim, dia nak bawa pelajar-pelajar ni terus masuk di situ dengan kita buat usaha sekali lah untuk kelas alim di situ. InsyaAllah mungkin saya rasa lepas Ramadan nanti di Bukit Keramat kita akan patah balik di sana, kita hidupkan kelas alim di sana. Di sini hafazan dengan belajar nahwu dan sorab 3 bulan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi pengumuman yang saya perlu sebutkan, Ustaz Agong akan melangsungkan perkahwinan bila Ustaz? InsyaAllah bulan Syawal. InsyaAllah bulan Syawal. Yang lagi satu orang, Ustaz kita tu Ustaz Sultan, dia pun akan balik Kyrgyzstan. Kerana dia bagi tahu pasport dia dah 5 bulan lagi nak tamat, dia kena balik segera. Takut nanti dia tak boleh nak masuk nanti. Dia pun nak balik dan dia pun nak kahwin, lepas tu dia nak datang balik. InsyaAllah. Kemudian kita pun ada lagi guru baru semua akan masuk. Ustaz Agong dia cuti nanti dia akan datang balik yang dengan isteri dia. Jadi berdoalah tuan-tuan dan puan-puan, doakan. Jadi sesiapa yang nak infak, kalau nak pagi ni tulis, hantar mesej kepada kita, ini wang hadiah. Ini kita tak paksa, tapi dia sebagai nak balik ke sana tu dia memerlukan wang juga Ustaz dia memerlukan wang juga untuk nak balik ke tempat dia. Lebih-lebih lagi nak kena kuarantin, duduk hotel apa semua jadi dia perlu wang juga. Dengan kalau nak bagi infak kepada tenaga pengajar yang duk bantu di sini, okey sebut. Ataupun khusus untuk Ustaz Agong ataupun untuk Ustaz Sultan, sila sebutkan niat duit itu infak kepada siapa. Asnaf ni golongan asnaf termasuk guru-guru, dan kita pun berdoalah tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang usaha, kita dah masuk permohonan pada bulan Ogos dengan pusat pungutan zakat, kita nak jadi sebagai ejen kutipan zakat. Jadi belakang hari ini kalau sesiapa yang nak bayar zakat boleh bayar kepada kita, kita akan dapat sikit peratus daripada kutipan itu untuk nak ambil. Kita sekarang ni kita nak ambil pelajar-pelajar miskin. Kita nak ambil pelajar-pelajar miskin yang duduk di sekolah-sekolah hafazan, sekolah-sekolah tahfiz, tapi mereka tak boleh nak datang belajar bahasa Arab, nahwu dan soraf kerana nak kena bayar. Macam tempat kita ni 250, susah juga dia orang nak bayar. Jadi mungkin insya-Allah jika kita diluluskan untuk menjadi ejen kepada pusat pungutan zakat, wang ini kita guna untuk asnaf, untuk orang-orang miskin juga kita akan bagi. Kita nak buka kedai asnaf. Kalau tak lama ni, kalau tuan-tuan infak kepada kita, kita bagi jadikan modal, kita beli beras harganya katalah RM10, kita akan jual beras itu kepada golongan B40, B40 kita jual kepada mereka. Mereka kalau kita beli RM10, kita jual RM10. Minyak kalau kita beli RM5, kita jual RM5. Napkin ke apa-apa saja barang-barang rumah yang asasnya susu budak-budak ke apa kan, kita akan beli dan kita akan jual harga yang kita beli. Kita insya-Allah kita akan cuba minta jadi ejen-ejen penghilang-penghilang supaya outlet kita boleh buka di mana ada kawan-kawan yang berkesanggupan, kita akan buat link. Kita akan buat link. Macam mana saya tengok Abid Liu buat, dia adalah sahabat saya, pernah kita keluar dengan dia juga. Saya sangat-sangat tertarik cara dia. Kita berdoalah agar dia lebih hebat lagi, terus bergerak. Dan kita ni yang lain ni kita kena belajar lah. Kita kena belajar buat apa yang terbaik, boleh memberi pertolongan kepada masyarakat. Hanya bila kita nak buka kedai asnaf ni, tak bolehlah ada kedai-kedai dekat sini. Nanti mereka akan pukul lagi, kita marah kita kan. Pasal kita ambil kita ambil modal yang ada ni, kita pusing, kita beli barang, tambah barang, kita jual seberapa banyak kita boleh jual kepada golongan B40. Kita bantu. Jangan mereka pula datang, mereka nak beli buka kedai runcit, mereka ambil barang kita, dia buka kedai runcit, itu susah sikit lah. Hanya kita akan jual itu. Itulah saja tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jika bulan yang baik ni, bulan Ramadan, biasanya orang bayar zakat, orang infak, ini bulan yang terbaik. Jadi jika ada hajat nak infak, kita akan sebutkan nombor akaun dalam grup kita ini. Kita akan sebut nombor akaun Pusat Tahfiz At-Taqwa, Maybank. Kemudian macam mana tuan-tuan perempuan beli buku, gunakan itu. Jadi kemudian postkan slip bank kepada kita, kita boleh asing. Sekarang kita nak buka lagi satu akaun supaya buku-buku yang mana yang kita jual tu separate account. Yang infak-infak ini kita separate lah. Jadi sangat mustahak lah kalau tuan-tuan infak, tuan-tuan tolong bagi slip pada kita, sebutkan duit ini untuk infak
Untuk apa nama, kita nak buat juga bubur lambuk. Dulu masa mula-mula Ustaz Agong, ingat dulu masa PKP sama berapa bulan kita buat dulu bubur lambuk? Satu bulan lebih kita buat sampai bulan Ramadan juga. Jadi mula PKP tu sampai bulan Ramadan kita buat 1 bulan lebih kita buat bubur lambuk. Setiap hari kita pergi cari gelandangan orang yang tidur tepi jalan. Masa itu memang very strict. Mula-mula PKP penuh kita lalu jalan. Ustaz Agong punya sunyi Kuala Lumpur kita lalu. Kita bawa makanan-makanan, masya-Allah kita terkejut, sangat sedih tengok orang-orang gila tidur tepi-tepi jalan. Kerana semua kedai makan semuanya tutup, mereka tidak ada makanan. Jadi kita telah kita masak dululah. Setakat itulah tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak. Bersabarlah, insya-Allah Allah akan bantu semua. InsyaAllah baik. Dan juga saya ingin memaklumkan kelas pengajian bahasa Arab Al-Quran selepas ini tidak dapat diadakan kerana Ustaz Agong dia ada sesi kelas dia dengan UIA, dan Ustaz Farid pun dia ada urusan keluarga. Jadi pada selepas ini tidak ada kelas untuk pengajian bahasa Arab untuk Al-Quran, tidak ada. Setakat itu saya minta maaf lah kalau salah cakap semua. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.